Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tazkirah Ramadan. Okay, insya-Allah hari ini saya akan memberi penyampaian bertajuk puasa terapi kesihatan. Okey, ini tajuk yang dimintalah. Jadi insya-Allah harap ada kebaikan untuk kita semua. Okey, jadi sedar tak sedar kita dah 10 hari berada dalam Ramadan tahun ini. Jadi macam mana puasa semua? Okey, harap-harapnya semua puasa cukup lah kan? Dapat puasa cukup. Jadi kalau kita dapat puasa cukup setakat ni, alhamdulillah Allah masih beri peluang untuk kita berpuasa kan. Jadi kita semua tahu. Okay, next slide Hafiz. Okey, dalam Al-Quran memang kita biasa dengar Ramadan Syahrus Siyam dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey. Jadi dalam ayat ni bermaksud wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa. Hafiz next slide ya. Okey, hendaklah kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Okey, mudah-mudahan kamu bertakwa. Okey. Next slide. Okey. Maksud takwa ya. Ada daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa takwa adalah kamu sentiasa mengingati Allah dan tidak melupakannya, dipatuhi dan tidak diderhakai, disyukuri dan tidak diingkari. Okey. Jadi kita nak sentiasa ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah, dan kita mematuhi segala perintah Allah, tidak menderhakai Allah, mensyukuri segala nikmat Allah dan kita tidak mengingkari. Jadi dalam satu hadis ya ada disebut, mungkin hadis ni kita jarang diperingatkan. Jadi macam bila dibaca hadis ni kita rasa macam hadis ni berbunyi, okey, tidaklah Bani Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perutnya. Okey, hendaknya Bani Adam makan sekadar menegakkan punggungnya. Okey, maksud menegakkan punggungnya ni maksudnya makan sekadar supaya kita boleh duduk ataupun boleh berjalan lah. Maksudnya kita boleh bergerak lah. Maksudnya tak perlu banyak sangat lah makannya tu. Okay? Jika tidak maka makanlah makanan sepertiga makanan, ya, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi ni yang orang kata makan 1/3 ni. Maksudnya tak boleh kenyang sangat, ada lagi ruang untuk udara 1/3 kan. Kalau kita tengok hadis ni, berapa ramai dalam kalangan kita yang sebenar-benar mengamalkan ataupun mengikut perintah Allah yang ni lah. Sebab hadis ni pun adalah salah satu daripada kata-kata Nabi kan. Maksudnya ni benda yang Allah suruh buat kan. Okay. Jadi kita rasa mungkin tak ramai yang dapat makan hanya sekadar menegakkan punggungnya kan. Kalau kita makan tu mungkin kita makan banyak lah ataupun berlebihan daripada keperluan, sehingga ramai yang jadi berlebihan berat badan ataupun kegemukan. Okay, next slide. Okay. Kalau kita tengok dalam berita, memang diketahui di Asia Tenggara, Malaysia adalah negara yang rakyat Malaysia adalah rakyat yang paling obes. Ya?
Kalau kat sini kita ada Malaysia ni yang paling gemuk ni 44.2%. Gambar ni senang je, boleh kalau kita Google. Lepas tu yang Thailand yang second lah. Jadi Malaysia ni kalau 10 orang, 4 daripada 10 orang tu melebihi berat badan. Ya, berat badan dia overweight. Okay. Jadi kalau berlebihan berat badan ni menunjukkan yang kita makan melebihi keperluan lah. Okay, next slide. Okay, jadi kita masuk ke topik yang hari ini iaitu puasa terapi kesihatan. Jadi kalau kita nak tahu betul ke tak puasa boleh menjadi terapi kesihatan, kita kena tahu dulu apa yang berlaku dalam tubuh kita semasa kita berpuasa. Okey, jadi kita tengok slide seterusnya. Semasa kita berpuasa, okey, ni gambar dalam bahasa Inggeris tapi tak apa. Kita tengok kat sini, bila kita puasa jadi kurang makanan masuk dalam perut. Jadi insulin kurang dihasilkan. Jadi dalam salur darah kita akan kurang insulin. Okey, bila kurang insulin, ya, hati kita mula memproses glycogen. Ini kalau ingat belajar dulu-dulu masa sains, masa kecil-kecil dulu kan. Gula, glukosa berlebihan akan disimpan di dalam hati sebagai glycogen. Jadi bila tak cukup gula, hati akan proses balik glycogen jadi gula. Jadi gula ni akan digunakan oleh organ-organ lah seperti otot, seperti otak untuk kita fikir kan, untuk kita bergerak. Okay, selain daripada hati, ada satu lagi jalan untuk penghasilan gula iaitu gluconeogenesis. Ya. Jadi gluconeogenesis ni ialah, okay, Hafiz, next slide. Okay. Gluconeogenesis ni ialah proses metabolisme dalam badan kita yang menghasilkan glukosa dari substrat bukan karbohidrat, iaitu protein dan lemak. Okay. Apabila kita berpuasa, gluconeogenesis ini akan berlaku lah sebab gula tak ada tadi kan. Jadi selepas beberapa lama glycogen store tu akan, simpanan glycogen akan habis, jadi badan kita akan mula proses protein dengan lemak. Okay, protein ni daripada otot, ya, dan lemak ni daripada simpanan lemak dalam tubuh kita lah. Jadi kita bayangkan dalam sehari kita puasa 13 jam lebih, hampir 14 jam. Jadi berapa banyak protein dengan lemak yang akan dipecahkan untuk menghasilkan tenaga. Dan ia berlaku berterusan selama 30 hari, 29 hari, 30 hari. Jadi banyak lemak dengan protein yang akan dipecahkan. Dan hasilnya kita akan dapati berat badan kita akan turun. Okey. Boleh next slide Hafiz? Okey. Boleh turun. Ya, kalau kita puasa, berat badan ni akan turun. Okey. Ini adalah salah satu daripada jurnal, bukan kajian ini sahaja, ada banyak kajian. Ini salah satunya. Okey. Ni dah lama kajian ni tapi menunjukkan berat badan seseorang itu turun daripada 60 kilo kepada 59 kilo. Okey. Ada yang turun sampai 12 kilo. Okey. Maksudnya plus minus, ya. Plus minus. Ada yang turun 700 gram. Ya. Sebab tengok sini contohnya daripada 60.5 hingga 59 kilo. Okey. Jadi dekat sini paling kurang dia turun 700 gram. Paling banyak dia boleh turun sehingga 12 kilogram. Ya. Jadi macam mana kita nak turun berat badan biar turun banyak kan? Kalau orang yang dah kurus tu tak naklah turun banyak, tapi kalau orang yang berlebihan berat badan, kalau boleh kita nak turun banyak kan? Jadi macam mana caranya? Okay, next slide. Jadi macam mana nak turun ke nak naik ke berat tu bergantung kepada calorie balance, ya. Calorie balance dalam tubuh. Maksudnya kalau kita makan kalori in, sama banyak dengan kalori out, jadi berat badan kita akan maintain, kekal. Tapi kalau
kita makan kurang dari apa yang kita perlukan. Contoh kita banyak kerja, banyak buat aktiviti, tapi kita makan sikit, berat badan kita akan berkurangan buat exercise kan. Tapi kalau kita makan banyak tapi kalori out tu sedikit, maka kita akan naik berat badan. Kan? Jadi kita nak sama ada dalam kategori maintain weight ataupun kuranglah berat badan kita boleh berkurang. Jadi macam mana kita nak termasuk dalam yang boleh kurang sampai 12 kilo tu, kan? Jadi next slide, kita perlulah ikut piramid makanan Malaysia. Ni kalau kita tengok sini ni adalah piramid makanan Malaysia yang baru tahun 2020. Okay, dia berbeza dengan piramid makanan yang dulu di mana karbohidrat tu duduk kat bawah kan. Dulu banyak makan nasi, sayur dengan buah duduk tingkat 2. Tapi piramid makanan baru ni yang dilancarkan tahun lepas menunjukkan kita kena lebih banyak makan sayur dan buah daripada makan nasi. Jadi adakah kita makan banyak sayur dan buah daripada makan nasi? Kita jawab sendiri kan. Jadi sayur dengan buah ni perlu menjadi yang lebih banyak, yang ruji, yang lebih banyak daripada nasi. Okey, jom kita tengok contoh makanan yang kita kata mengikut piramid makanan. Next slide. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, ini yang diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan lah. Jadi suku-suku separuh ni, maksudnya suku je nasi ni. Okey, kalau kita tak makan nasi, mi ke, bihun ke, roti ke, ubi kentang ke, semua dekat karbohidrat ni lah. Okey, suku lagi adalah protein, ikan ke, ayam ke, apa jenis protein lah. Dan separuh lagi adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, dan minum air kosong. Minum air kosong, jangan minum air manis banyak-banyak. Okey. Jadi tengok kat sini sayur dengan buah kena separuh pinggan. Okay, jadi kalau kita makan seperti ini, insya-Allah kita tidak mengambil kalori yang berlebihan yang diperlukan oleh tubuh kita. Kalau kita makan nasi, ya, sebab dalam nasi tu ada banyak kalori. Tapi kalau dalam sayur tak ada kalori. Kecuali sayur-sayuran yang berkanji lah, macam carrot, ya, macam jagung, tu macam kita kata macam sayur tapi sebenarnya dia berkanji ya. Macam carrot, macam sayur dia tak masuk kat sini. Macam carrot ya. Macam jagung, macam labu dia tak masuk kat sayur tu, dia masuk dekat karbohidrat. Jadi kita kena kenal pasti supaya kita tahu yang kita ambil tu karbohidrat ke sayur. Sebab kalau sayur bubuh banyak separuh pinggan tu pun tak apa. Kan? Itu menentukan kalori yang kita ambil. Okey, jadi kita nak turunkan berat badan, seboleh-bolehnya cuba makan ikut yang disarankan lah. Jadi kalau kita makan mengikut kalori yang dibenarkan, maka insya-Allah kita akan dapat kita akan dapat manfaat kesihatan lah. Okey, jadi bila Allah suruh kita puasa, sebenarnya kita menghadkan pengambilan kalori ke dalam tubuh kita. Jadi kita hanya makan sekadar keperluan, ataupun maksudnya kita makan sekadar menegakkan punggung lah, macam dalam hadis tu. Jadi kalaupun kita makan, rasa tak kenyang nak makan sikit lagi pun, kita cuba 1/3 makanan, 1/3 air dan 1/3 udara. Okey. Jadi bila kita ikut seperti itu, maka kita akan perolehi kebaikan-kebaikan berpuasa di bulan Ramadan kan. Ni jangan pula sehari dah tak makan, tapi buka puasa tu banyak pula makan kan. Macam cover balik yang 2 kali makan yang sepatutnya yang hari biasa makan. Seboleh-bolehnya berbuka pun kita tetap kawal pemakanan supaya kita dapat kekalkan kalori yang minimum seperti yang dinyatakan dalam hadis tu, sekadar menegakkan punggungnya. Okay, jadi next slide. Bila kita berpuasa, ya,
kita akan dapat banyak faedah. Apakah faedah puasa kepada kesihatan? Okey, seterusnya. Okey, yang pertama adalah berpuasa menurunkan kadar kolesterol jahat dan menaikkan kadar kolesterol baik. Tadi kan kita dah bagi tahu gluconeogenesis tu dia akan menghasilkan glukos daripada lemak. Ya. Jadi lemak tu dia ada beberapa jenis lemak kan. Jadi ada LDL, ada triglyceride, ada HDL. Jadi yang lemak yang jahat tu yang akan dipecahkan. Okey, lemak yang baik tu disimpan. Jadi dia akan menurunkan kadar kolesterol jahat dan menaikkan kolesterol baik. Jadi yang ini kalau orang yang dah ada penyakit-penyakit selalu pergi jumpa doktor, dia tahulah doktor akan bagi tahu ni LDL ni kolesterol jahat tinggi ni, macam tu. Jadi kalau puasa dah terbukti bila puasa Ramadan, selepas puasa Ramadan kolesterol jahat turun. Ini ada dalam banyaklah artikel-artikel yang telah dikeluarkan. Nanti saya jawab ke Dian soalan, saya nak perhabis dulu. Okey. Okey, yang seterusnya next. Okey. Selain daripada tu, dia juga menyelaraskan kadar pengeluaran hormon ya. Kalau macam sebelum ni orang yang kebanyakannya macam orang yang kegemukan ataupun berlebihan berat badan, dia ada masalah dengan hormon. Jadi bila dia berpuasa, aras hormon tu akan kembali kepada normal. Ya. Okey. Seterusnya, faedah berpuasa yang seterusnya ialah menurunkan kadar tekanan darah. Okey. Jadi ni kajian yang dibuat di kalangan pesakit-pesakit yang tak ada darah tinggi lagi ya. Jadi kalau orang yang darah tinggi sekalipun, kalau dia berpuasa, tekanan darah tu boleh turun sikit ya. Kalau dekat sini dia bagi tahu orang lelaki yang tekanan darah dia biasa pun dia boleh turun ya. Tekanan darah menurunkan, puasa menurunkan tekanan darah. Okey. Next slide. Faedah berpuasa yang seterusnya adalah meningkatkan sensitiviti insulin. Okey. Kalau kita tengok kat sini, okey, memang dia kata berpuasa Ramadan ya. Meningkatkan sensitiviti insulin dan juga anthropometric parameters. Okay, anthropometric parameters ni termasuklah berat badan dan juga ukur lilit pinggang. Okay, jadi kalau kita mula berlebihan berat badan ataupun obes tu, kita rasa keseluar kita ketat dulu kan. Jadi dia buktikan dekat sini ya. Maksudnya dekat sini dia ada buktikan bahawa berat badan berkurangan ya, BMI pun berkurangan, otot lah, muscle mass berkurangan dan juga ada juga insulin ya, insulin jadi turun ya, dan homeostasis tu meningkat. Maksudnya dia kurang resisten terhadap insulin. Dia sensitiviti terhadap insulin ni penting sebab bila kita tak sensitif kepada insulin, yang itu yang akan lama-lama jadi kencing manis. Okay, jadi berpuasa ya, fasting di Ramadan meningkatkan sensitiviti insulin. Okey, dan seterusnya puasa juga akan mengurangkan keradangan ya. Keradangan ataupun inflamasi. Okey. Dalam kajian ini dia menunjukkan bahawa pesakit-pesakit yang dah ada penyakit saluran kurang inflamasi apabila dia berpuasa. Bila puasa Ramadan, CRP iaitu satu protein yang dicek lah. Kalau perubatan kita nak cek ada inflamasi atau keradangan, kita guna CRP ni berkurangan. Okay? Jadi ni adalah salah satu daripada pilot study. Tapi bila kita tengok jenis yang study yang kita buat systematic review pun menunjukkan yang CRP ini berkurangan selepas puasa Ramadan. Jadi banyak kebaikan puasa. Okey. Dan seterusnya ialah next slide. Faedah berpuasa ialah melambatkan proses
penuaan. Jadi macam mana? Macam mana sebab ketika kita berpuasa, perut kita berehat. Jadi tubuh kita ada lebih banyak masa untuk memperbaiki sel-sel yang rosak. Jadi masa tu tubuh kita repair lah. Repair kat mana ada rosak. Jadi dia ada banyak masa nak baiki. So macam rejuvenate lah. Jadi lambat tua sikit lah. Kan. Okay, ini sebenarnya yang penuaan ni dikaitkan juga dengan cara pemakanan lah kan. Pemakanan yang banyak sayur-sayuran dan kurang daripada sumber haiwan, yang itu pemakanan yang macam tu, okay? Banyak sumber sayuran ke kacang, itu akan melanjutkan usia lah. Okay? Dan seterusnya yang terakhir, okay? Puasa melindungi dari penyakit saraf. Okay? Jadi ada beberapa penyakit saraf lah yang dah terbukti dapat dikurangkan dengan berpuasa, seperti nyanyuk, penyakit Alzheimer. Itu antara yang paling kita tak nak lah kan, kalau nanti tua-tua tu jadi nyanyuk kan. Jadi daripada penyampaian tadi tu, jadi kita dapat tahu kajian sains membuktikan bahawasanya berpuasa tu dapat memberi banyak faedah kesihatan kepada kita. Jadi kita puasa, insya-Allah kita lengkapkan Ramadan ni 30 hari, dan selepas tu kita sambung pula puasa Syawal, sunat Syawal 6, lepas tu kita terus lagi dengan puasa Isnin Khamis, ya, puasa hari-hari putih, sebab kita dah tahu fadilat puasa, jadi puasa itu adalah terapi kesihatan. Okey, jadi itu daripada saya. Moderator, kita ambil soalan tadi balik. Okey, kalau makan saya banyak sekali dengan dressing, okey ke? Dressing tu ganggu tak pengambilan kalori itu? Okey. Hakim tanya ni dressing yang, apa dressing yang dimaksudkan? Kalau dressing yang maksudnya dia punya sos ke apa? Ke dressing tu macam minyak zaitun yang diletakkan atas sayur-sayur tu? Kalau diletakkan minyak zaitun tu tak apa. Tapi kalau sos tu, yang itu yang kita kena ambil kira lah, kita kena consider. Kalau macam guna mayonis, contoh mayonis dibuat daripada minyak. Ada minyak kan dalam mayonis tu. Jadi minyak tu ada kalori lah. Ataupun kalau kita guna sos tu ada gula dan garam. Jadi dalam gula tu pun ada kalori. Jadi dia menyebabkan kandungan kalori tetap tinggi lah, walaupun sebenarnya kita makan sayur. Kalau sayur yang tak ada kalori tu, yang sayur yang kita celor ataupun sayur yang kita rebus macam tu kan. Macam tu. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan. Ada lagi yang nak bertanya soalan? Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, rasa sampai situ saja. Jadi marilah kita ambil peluang puasa Ramadan ini untuk cuba kembalikan berat badan kita ke berat badan ideal, ya, supaya kita lebih sihat, dan di samping kita nak cuba untuk mengikuti apa yang disarankan oleh hadis itulah. Bila kita makan tu, maksudnya orang ni yang paling buruk kita letak adalah perut lah, makanan kantong yang paling buruk yang dipenuhkan oleh kita ni adalah perut. Jadi kalau boleh kita tak nak tergolong dalam kalangan tu, ya, kita hanya kalau boleh makan hanya sekadar menegakkan punggungnya, tapi kalau tak mampu, kita makan 1/3. Okey, jadi setakat itu sahajalah pada petang ini, pada tengah hari ini.
Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.